اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Auda muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, keberkatan dan kelebihan yang amat besar. Dengan bermulanya bulan Ramadan, seluruh umat Islam mula berpuasa. Namun bagi orang-orang yang tidak terdaya untuk melaksanakan puasa, iaitu misalnya orang yang sangat tua atau orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, mereka diberikan keharusan untuk tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan kerana keuzuran mereka itu. Walau bagaimanapun, mereka diwajibkan untuk membayar fidyah sebagai ganti. Demikian juga fidyah puasa itu diwajibkan ke atas perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusukan anak yang telah diharuskan untuk tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan apabila mereka khawatir akan berlaku mudarat terhadap kandungannya atau anak yang disusuinya. Maka bagi mereka ini, selain diwajibkan untuk mengqada puasa, mereka juga diwajibkan untuk membayar fidyah. Selain itu, fidyah puasa juga diwajibkan ke atas orang yang melengah-lengahkan mengqada puasa sehingga masuk bulan Ramadan yang baru. Manakala fidyah pula bermaksud denda atau tebusan yang dikenakan ke atas orang Islam kerana melakukan beberapa kesalahan tertentu dalam ibadat. Ia juga merujuk kepada menebus ibadat dengan memberi sedekah kepada fakir miskin yang berupa makanan asasi yang mengenyangkan bagi penduduk sesebuah negeri atau tempat. Jadi dalam perkara membayar fidyah ini telah timbul beberapa persoalan, iaitu kepada siapakah fidyah tersebut dibayar atau siapakah sebenarnya yang berhak untuk menerima fidyah tersebut. Jadi auda muslimin dan muslimat sekalian, fidyah puasa itu dibayar kepada orang yang fakir dan orang yang miskin. Adapun menurut penerangan para ulama, orang yang fakir itu ialah orang yang memiliki harta atau pendapatan atau kedua-duanya. Namun harta atau pendapatannya itu tidak dapat menampungi separuh daripada keperluan asasi dirinya atau orang yang di bawah tanggungannya. Sebagai contoh, jika keperluan asasi bagi dirinya atau orang yang di bawah tanggungannya ialah RM10, sedangkan harta yang dimilikinya hanya mencapai separuh daripada keperluan tersebut, misalnya RM4 ataupun kurang. Yang dimaksudkan dengan miskin pula ialah orang yang memiliki harta atau pendapatan atau kedua-duanya, namun hartanya itu hanya dapat menampungi separuh daripada keperluannya dan orang yang di bawah tanggungannya ataupun menampungi lebih separuh daripada keperluan tersebut. Sebagai contoh, jika keperluan dirinya dan orang yang di bawah tanggungannya itu ialah RM10, sedangkan harta atau pendapatan yang dimilikinya hanya mencapai separuh daripada keperluan tersebut, iaitu RM5. Ataupun harta yang dimilikinya itu
mencapai lebih separuh daripada jumlah keperluan tersebut. Misalnya RM6 atau RM7 dan seterusnya. Manakala perintah ataupun kewajipan untuk membayar fidyah puasa kepada orang yang fakir atau miskin ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang tafsirnya, dan wajib ke atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Manakala dalam riwayat Imam Al-Bukhari daripada Atha radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma membaca ayat Al-Quran tadi, lalu Ibn Abbas telah menyatakan bahawa ayat Al-Quran itu ialah bagi orang lelaki yang sangat tua dan perempuan yang sangat tua yang kedua-duanya tidak terdaya untuk berpuasa. Maka hendaklah kedua-dua mereka ini memberi makan orang yang miskin, yakni membayar fidyah setiap hari bagi hari yang telah mereka tinggalkan sebagai ganti. Maka dari ayat Al-Quran dan juga riwayat ini jelas menunjukkan bahawa fidyah puasa itu dibayar kepada orang yang miskin. Ini termasuk juga orang yang fakir dengan berkiaskan orang miskin. Bahkan orang yang fakir itu adalah lebih teruk lagi keadaannya berbanding orang yang miskin sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Maka apabila fidyah puasa itu dibayar kepada orang yang miskin, nescaya orang yang fakir itu adalah lebih utama dibayar fidyah kepada mereka. Kemudian dalam perkara membayar fidyah ini juga sering ditanyakan, adakah fidyah puasa itu wajib dibayar kepada kedua-dua golongan fakir dan miskin atau memadai jika dibayar kepada salah satu golongan sahaja? Dalam perkara ini, audang muslimin dan muslimat sekalian, fidyah puasa itu tidak wajib dibayar kepada kedua-dua golongan tersebut. Bahkan memadai jika dibayar kepada salah satunya sahaja. Sama ada dibayar kepada orang yang fakir atau dibayar kepada orang yang miskin sahaja. Namun demikian adalah lebih afdal jika fidyah puasa itu dibayar kepada kedua-duanya. Begitu juga diharuskan untuk membayar fidyah puasa itu kepada seorang sahaja. Ini kerana satu hari ibadat puasa itu adalah dikira sebagai ibadat yang berlainan dari satu hari dengan hari yang lainnya. Walau bagaimanapun, satu mud fidyah itu, yakni satu cupak itu, tidak harus dibayar kepada dua orang. Ini kerana satu mud ataupun satu cupak itu adalah dikira sebagai satu fidyah yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan agar satu mud fidyah itu atau satu cupak fidyah itu hanya dibayar kepada seorang sahaja dan tidak boleh kurang daripadanya. Seterusnya, sering juga menjadi persoalan, adakah golongan asnaf zakat yang selain daripada fakir dan miskin juga boleh dibayarkan fidyah kepada mereka? Dalam perkara ini, audang muslimin dan muslimat sekalian, golongan asnaf zakat selain daripada orang yang fakir dan miskin, iaitu asnaf amil, mu'allaf, riqab, gharim, ibn sabil dan fi sabilillah adalah tidak termasuk sebagai golongan yang berhak untuk menerima bayaran fidyah. Ini kerana fidyah puasa itu adalah khusus dibayar kepada orang yang fakir dan orang yang miskin sahaja berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Dan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj juga ada menjelaskan bahawa tempat dibayar fidyah puasa itu ialah orang yang fakir dan miskin sahaja dan bukan asnaf lain daripada asnaf yang 8. Kemudian sering juga ditanyakan, adakah anak yatim
anak yang tidak sah taraf, ibu tunggal, orang-orang yang berkeperluan khas dan sebagainya juga boleh dibayarkan fidyah kepada mereka. Di sini, auda muslimin dan muslimat sekalian, anak yatim, anak yang tidak sah taraf, ibu tunggal, orang-orang yang berkeperluan khas dan sebagainya adalah tidak termasuk sebagai golongan yang berhak menerima bayaran fidyah. Ini bererti fidyah puasa itu tidak boleh dibayarkan kepada mereka. Tetapi bagaimana pula jika sekiranya seorang ibu tunggal atau anak yatim, bahkan juga seorang mu'allaf itu juga tergolong sebagai orang yang fakir atau miskin. Jadi di sini, jika sekiranya seorang ibu tunggal itu ataupun seorang anak yatim itu ataupun seorang mu'allaf itu tergolong sebagai orang yang fakir atau miskin, mereka berhak untuk menerima bayaran fidyah. Jadi jelas di sini bahawa fidyah puasa itu hanya khusus dibayar kepada orang yang fakir dan orang yang miskin sahaja. Manakala orang-orang yang lain meskipun termasuk dalam golongan asnaf yang selainnya adalah tidak termasuk sebagai orang yang berhak menerima bayaran fidyah. Jadi auda muslimin dan muslimat sekalian, sehingga di sini sahaja penjelasan saya mengenai kepada siapa dibayar fidyah puasa. Dan mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini akan dapat menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan dan menyempurnakan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam melaksanakan kewajipan membayar fidyah puasa. Dan akhirnya saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim